Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bersama saya Cikgu Fizah pada hari ini untuk kita membuat ulang kaji ekspres tajuk-tajuk sains tingkatan 4 sebagai persediaan untuk kertas sains SPM yang bakal menjelang pada 2 Mac nanti. Cikgu dedikasikan khas video ini untuk anak-anak calon SPM 2020 SMK Lebah Bidung dan calon-calon SPM seluruh Malaysia. Jadi cikgu akan fokuskan kepada tajuk-tajuk penting berdasarkan 6 soalan percubaan negeri. Okey, jom kita mulakan. Okey, untuk tajuk yang pertama berkaitan dengan otak manusia. Jadi adik-adik kena tahu ada 3 bahagian penting pada otak manusia, iaitu cerebrum yang mengawal tindakan terkawal, contohnya membaca, bertutur, menulis. Okey. Kemudian kita ada cerebellum untuk mengawal keseimbangan badan dan mengkoordinasi aktiviti otot, lebih kepada keseimbangan badan. Okey, dan yang ketiga kita ada medulla oblongata yang mengawal tindakan luar kawal, tindakan tak terkawal, contohnya peristalsis, bersin dan sebagainya. Okey, kemudian pada cerebellum ada bahagian-bahagian penting, contohnya pada bahagian belakang ni, pada bahagian ni yang mengawal penglihatan manusia. Maksudnya, sekiranya berlaku kecederaan pada bahagian belakang ini, boleh mengakibatkan buta contohnya. Jika cedera pada bahagian pertuturan, ini akan mengganggu pertuturan manusia. Okey, ini berkaitan dengan otak. Okey, kemudian tajuk berikutnya ialah meiosis dan mitosis. Berdasarkan gambar pun kita boleh tahu, untuk proses yang pertama iaitu proses mitosis. Jadi pada gambar jelas menunjukkan proses mitosis ni akan menghasilkan 2 anak dan hanya mengalami sekali pembahagian sahaja. Manakala untuk meiosis berdasarkan gambar akan menghasilkan 4 sel anak, okey, dengan 2 kali pembahagian. Pembahagian yang pertama dan juga pembahagian kali kedua. Ini untuk meiosis. Okey. Kita tengok perbezaan. Ini soalan yang biasa ditanya ialah berkaitan dengan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Mitosis berlaku pada sel soma. Sel soma ialah semua sel pada badan manusia kecuali sel pembiakan. Mitosis berlaku pada sel soma, menghasilkan 2 sel anak dan setiap sel anak mempunyai maklumat genetik yang sama dengan sel induk. Tidak berlaku pindah silang, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk dan fungsinya ataupun fungsi mitosis ini adalah untuk menghasilkan sel-sel baru bagi proses pertumbuhan manusia. Okey, manakala untuk proses meiosis berlaku pada organ pembiakan, pada testis dan ovari, menghasilkan 4 sel anak. Sel anak mempunyai maklumat genetik yang berbeza dengan sel induk. Kenapa? Sebab berlakunya pindah silang. Okey, bilangan kromosom adalah separuh daripada sel induk dan fungsinya adalah untuk menghasilkan gamet, iaitu sperma dan ovum. Okey, ini ialah proses pindah silang yang berlaku dalam proses meiosis. Di mana kromatik bagi pasangan kromosom ini saling bertukar bahan genetik dalam proses pindah silang dan pindah silang ini sangat penting untuk proses variasi menghasilkan kepelbagaian. Okey. Kita ke tajuk yang berikutnya iaitu reseptor regang, antara tajuk penting juga. Reseptor regang sensitif terhadap perubahan tegangan, tekanan dan pergerakan dalam badan. Okey. Di mana kita jumpai reseptor regang ni? Okey, kita akan jumpa reseptor regang ni pada 4 bahagian. LOTS, ligamen, otot, tendon dan sendi. Dan reseptor regang turut dikenali sebagai proprioceptor. Okey, ini adalah reseptor regang. Ini adalah lokasi reseptor regang. Okey, cikgu teruskan dengan tajuk berikutnya. Okey, apa pentingnya pentingnya reseptor regang ni? Kalau adik-adik tengok pada slide ini, lebih kepada keseimbangan badan, lebih kepada koordinasi badan. Okey, reseptor regang. Okey, seterusnya tajuk variasi. Untuk tajuk variasi, ada 2 jenis variasi, iaitu variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Apa perbezaan antara kedua-dua variasi ini? Okey, kita tengok yang pertama bagi variasi selanjar, perbezaannya adalah tidak ketara, contohnya ketinggian, berat badan, warna kulit. Dan bentuk grafnya adalah taburan normal, dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor persekitaran. Okey, bagi variasi tak selanjar, perbezaannya adalah nyata, contohnya kumpulan darah. Kumpulan darah apa? A, B, AB ataupun O. Jenis cap jari ataupun kebolehan menggulung lidah. Boleh gulung ke? Tak boleh gulung ke? Okey, bentuk graf ialah taburan diskrit dan faktor yang menyebabkan variasi adalah faktor genetik bagi variasi tak selanjar.
Okey. Bagi variasi selanjar, maafkan cikgu. Okey, biasanya kita lukis dalam bentuk histogram. Histogram ni bila pelajar lukis akan dapat bentuk macam ni. Okey, rapat-rapat ini adalah histogram. Ini bagi tinggi contohnya. Manakala bagi variasi tak selanjar, bila dilukis, kita akan dapat carta palang ataupun carta bar. Okey, ada ruang, ada jarak antara kumpulan ni. Contohnya kumpulan darah A, darah B, darah AB dan juga darah O. Ini bagi variasi tak selanjar. Okey, kemudiannya tajuk yang tidak kurang penting adalah sifat jirim dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Yang ni cikgu rasa semua pelajar dah tahu. Okey, ini adalah susunan zarah yang rapat-rapat, teratur, kedudukan tetap. Cecair yang tidak teratur, kurang rapat, manakala gas yang tidak tersusun jauh antara satu dengan yang lain. Okey, ini antara ciri-cirinya. Okey, kita terus kepada perubahan jirim. Yang ni yang biasa ditanya, perubahan jirim daripada pepejal, gas kepada cecair. Jadi untuk tajuk ni, adik-adik kena tahu apa nama prosesnya dan haba diserap ataupun dibebaskan. Contoh, cikgu ambil perubahan daripada pepejal kepada gas ataupun daripada gas kepada pepejal, kedua-duanya dipanggil sebagai pemejal papan. Tetapi dari pepejal untuk jadi gas, haba mestilah diserap, manakala daripada gas kepada pepejal, haba hendaklah dibebaskan. Ataupun contoh lain, daripada pepejal kepada cecair, prosesnya dipanggil peleburan dan haba diserap. Manakala daripada cecair untuk bertukar menjadi pepejal, kita panggil prosesnya pembekuan dan haba adalah dibebaskan. Okey. Tajuk berikutnya ialah sistem endokrin. Jadi untuk tajuk ni adik-adik kena tahu nama-nama kelenjar yang terlibat. Okey, contohnya daripada sini kita daripada atas ya. Kita mula daripada atas. Kita ada kelenjar pituitari, kita ada kelenjar thyroid, pankreas, testis, adrenal dan satu lagi adalah ovari dekat sini ya. Tak nampak gambar ni. Okey. Daripada bawah. Okey, kita mula daripada bawah. Okey, ovari menghasilkan hormon estrogen. Maksudnya untuk tajuk ni adik-adik kena tahu apa nama kelenjar, apa hormon yang dihasilkan dan apa fungsi kelenjar-kelenjar tersebut ataupun hormon tersebut. Okey, contohnya ovari pada perempuan. Okey, so kita ada hormon estrogen dan juga hormon progesteron yang mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan dan juga kitar haid. Okey, manakala bagi testis pada lelaki menghasilkan testosteron, lebih kepada mengawal ciri-ciri seks sekunder lelaki. Adrenal yang lokasinya berada di atas ginjal yang menghasilkan adrenalina. Okey, biasanya bertindak semasa kecemasan. Okey, pankreas, okey, yang menghasilkan insulin dan glukagon, hormonnya adalah untuk mengawal aras gula dalam darah. Okey, dan kelenjar thyroid menghasilkan hormon thyroxina, mengawal tindakan kimia dalam badan. Okay. Dan yang paling atas sekali adalah kelenjar pituitari yang juga dikenali sebagai kelenjar induk, master gland, kerana merembeskan hormon yang akan mengawal kelenjar-kelenjar lain. Okey, kita teruskan dengan tajuk berikutnya iaitu struktur atom. Okey, bagi struktur atom, pada satu struktur atom yang asas, perlulah mengandungi proton, neutron, elektron. Okey, yang asasnya adalah proton yang bercas positif. Okey, neutron yang bercas neutral, tidak bercas adalah neutron. Dan elektron bercas negatif yang berada pada orbit, berada pada petala. Okey, daripada struktur atom ni, bila diberi simbol unsur begini, pada bahagian atas, A ni adalah nombor nukleon. Dan pada bahagian bawah adalah nombor proton. Biasanya, nilai yang lebih kecil adalah nombor proton dan nilai yang lebih besar adalah nombor nukleon. Okey, contohnya cikgu ambil helium. Helium simbolnya adalah He. So dekat X ni kita tukar menjadi He, helium. Okey, nombor proton bagi helium adalah 2. So helium He, Z ni akan jadi 2 dan nombor nukleonnya adalah 4. Okey, formulanya daripada data yang diberi kita boleh cari sama ada nombor nukleon, proton, elektron ataupun neutron. Ini berkaitan dengan struktur atom. Okey, kemudian jadual berkala. Tajuk jadual berkala ni yang pertama sekali adik-adik kena tahu
jadual berkala disusun. Macam mana unsur-unsur dalam jadual berkala ni disusun? Okey, unsur dalam jadual berkala disusun mengikut bilangan proton dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Bermaksud untuk unsur yang pertama, bilangan protonnya adalah 1, hidrogen. Okey, yang kedua kita ada helium. Bermaksud helium ni protonnya adalah 2. Okey, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu bagaimana unsur disusun dalam jadual berkala. Okey, kemudian dalam jadual berkala kita ada kumpulan-kumpulan tertentu. Ada kumpulan 1, kumpulan dari atas ke bawah. Kumpulan 1, kumpulan 2, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Dan setiap unsur dalam setiap kumpulan mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, kemudian dari kiri ke kanan kita ada kala. Kala 1, kala 2, kala 3 dan seterusnya hingga kala yang ke-7. Manakala unsur-unsur yang berada di tengah ni dipanggil sebagai logam peralihan. Okey, tajuk berikutnya ialah siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam ni, pelajar dan pembelajar berkaitan dengan logam yang lebih reaktif. Yang di atas lebih reaktif bermula dengan kalium dan yang paling bawah adalah aurum. Logam yang kurang reaktif. Bermaksud yang di atas lebih reaktif dan di bawah adalah yang paling kurang reaktif. Cumanya dalam siri kereaktifan logam dimasukkan satu unsur bukan logam, karbon. Walaupun karbon adalah bukan logam, tetapi karbon mempunyai ciri-ciri logam. Okey, untuk senang ingat, cikgu bagi formula ni. Kalau nak kahwin, mesti ada keluarkan zakat fitrah supaya perkahwinan kekal, aman, abadi. Jadi bila pelajar dah hafal formula ni, automatik boleh ingat senarai logam-logam yang disenaraikan di sini. Okey, berikutnya, macam mana kita nak tahu logam tersebut aktif ataupun tidak reaktif? Kita kena tengok tindak balas logam tadi sama ada dengan air, dengan asid ataupun dengan oksigen. Okey. Bagi tindak balas logam dengan air, okey, kita akan tengok yang bergerak balas ni adalah kereaktifan logam dengan air, ataupun kita boleh juga tengok isi padu gas yang dihasilkan ataupun bilangan gelembung-gelembung gas yang terhasil. Ini untuk tindak balas logam dengan air. Manakala untuk tindak balas logam dengan asid cair yang ni, okey, sama juga bergerak balas adalah kereaktifan logam dengan asid. Kita kena tahu kereaktifan logam dengan asid. Okey. Dan ataupun kita boleh juga terima sama ada kita nak ambil isi padu gas dekat sini ataupun kita nak ambil gelembung gas yang terhasil, bilangan gelembung gas yang terhasil. Okey, dan yang ketiga, untuk kereaktifan logam dengan oksigen. Okey, yang bergerak balas ialah kereaktifan logam dengan oksigen, ataupun kita nak tengok juga, boleh juga kita ambil ialah nyalaan logam sama ada menyala dengan terang, nyalaan malap dan sebagainya. Ia adalah eksperimen berkaitan dengan kereaktifan logam terhadap air, asid ataupun oksigen. Okey, berikutnya ialah penghasilan tenaga elektrik dalam sel ringkas. Okey, ini adalah sel ringkas. Dalam setiap sel ringkas akan ada terminal negatif dan juga terminal positif. Okey, terminal negatif mestilah logam yang lebih reaktif, manakala terminal positif mestilah daripada logam yang kurang reaktif. Okey. Elektrolit yang kita boleh gunakan sama ada larutan garam, larutan beralkali ataupun larutan berasid. Okey, makin jauh jarak dalam siri kereaktifan logam bagi kedua-dua terminal, maka makin tinggilah bacaan voltmeter yang terhasil. Makin dekat, makin sedikit nilai yang dihasilkan bagi bacaan voltmeter. Okey, jadi perubahan tenaganya adalah daripada tenaga kimia akan bertukar menjadi tenaga elektrik. Okay. Tajuk berikutnya juga penting berkaitan dengan sinaran radioaktif yang ni pelajar dah familiar, berkaitan dengan sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Okay, pelajar pun dah tahu alfa tu cas positif, beta cas negatif dan neutral adalah bagi gamma. Okay, sinar alfa boleh dihalang dengan sehelai kertas, sinar beta dihalang dengan kepingan aluminium ketebalan 5 mm dan sinar gamma dapat dihalang dengan blok plumbum ataupun blok konkrit dengan ketebalan 25 mm. Yang senang. Okey. Juga soalan yang biasa ditanya ialah berkaitan dengan kegunaan bahan radioaktif. Contohnya kobalt 60 untuk membunuh sel kanser, fosforus 32 berkaitan dengan mengkaji kadar penyerapan baja oleh tumbuhan, karbon 14 untuk menganggar usia artifak, natrium 24 untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah dan sinaran beta untuk mengukur ketebalan kertas ataupun plastik. Okey, daripada bawah,
Iodine 131 untuk mengesan penyakit berkaitan dengan thyroid. Uranium 235 untuk membuat bom atom ataupun untuk menjanakan elektrik. Okey, sinar gamma ada banyak kegunaan. Sama ada untuk mensterilkan alatan pembedahan, untuk membunuh mikroorganisma, melambatkan percambahan ataupun pertunasan pada kentang contohnya, memandalkan serangga perosak dan juga untuk mengesan ketebalan kepingan aluminium di kilang. Okey. Bab 7 tingkatan 4, cahaya warna dan penglihatan. Antara juga tajuk yang agak familiar dalam SPM. Okey, dalam tajuk ini kita belajar berkaitan dengan cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Okey, bagi yang pertama cermin satah. Cermin satah ni cermin yang kita tengok hari-hari tu untuk bersolek itu adalah cermin satah, di mana imej yang terbentuk bagi cermin satah adalah songsang sisi, maya, tegak, sama saiz dengan objek dan jarak objek dengan cermin adalah sama dengan imej. Okey, ini adalah untuk cermin satah. Okey, kemudian kita ada kanta cekung. Okey, untuk menentukan imej yang dibentuk oleh kanta cekung, kita kena tengok kedudukan objek. Contoh yang pertama, objek berada antara F dan 2F. Objek berada antara F dan 2F. Okey. Okey, dan bila kita lukis gambar macam ni, kita akan dapat imej bagi kanta cekung adalah maya, tegak dan saiz lebih kecil daripada objek. Okey, berikutnya ialah bagi kanta cembung. Okey, imej yang dibentuk oleh kanta cembung juga bergantung pada kedudukan objek. Okey, cikgu ambil yang kedua ni. Contoh, kedudukan objek antara F dengan 2F. Ini F, ini 2F. Ini objek kita. Macam mana cara lukis rajah sinar ni? Okey, daripada objek ni, pelajar kena buat satu garis lurus menggunakan pembaris. Okey. Dan daripada sini sambung ke F yang belakang ni. Daripada sini lalu O juga sambung sampailah kita dapat titik persilangan dekat sini. So imej ini adalah nyata. Okey. Adalah songsang di bawah. Nyata tu kenapa nyata? Kerana berada di belakang daripada kanta tadi dan saiznya adalah lebih besar daripada objek. Bermaksud jika pelajar boleh lukis rajah sinar ni, pelajar automatik akan tahu apa imej yang terbentuk. Okey. Ataupun contoh cikgu ambil yang keempat, kedudukan objek melebihi 2F. 2F di sini, melebihi 2F adalah di sini. So cara yang sama kita lukis rajah sinar, so kita akan dapat imejnya adalah nyata, songsang dan saiz lebih kecil daripada objek. Okey, penyebaran cahaya oleh prisma yang ni pun sangat senang. Ada 7 warna yang akan terbentuk apabila cahaya melalui prisma. Warna-warna tersebut senang ingat dengan menggunakan formula yang cikgu beri di sini. Michael Jackson kena halau balik India Utara. Michael untuk merah, Jackson untuk jingga, kena untuk kuning, halau untuk hijau, balik untuk biru, India untuk indigo dan last kali ialah utara untuk ungu. Dan fenomena semula jadi yang berkaitan dengan penyebaran cahaya adalah pembentukan pelangi. Okey, kemudian kita teruskan dengan penambahan cahaya berwarna. Penambahan cahaya berwarna, adik-adik akan ada belajar berkaitan dengan warna primer. So kita ada warna primernya adalah warna merah, warna biru dan juga warna hijau. Manakala warna sekundernya adalah warna kuning, warna sian dan warna magenta. Okey. Cara untuk senang ingat adalah contoh makan hati kecewa. Merah campur hijau menghasilkan kuning. Makan hati kecewa, makan banyak malas, hidup bujang senang. Hidup warna hijau dicampurkan dengan warna biru menghasilkan warna sian ataupun sedih tadi. Hidup bujang sedih. Okey. Kita juga belajar berkaitan dengan penolakan cahaya berwarna oleh penapis. Okey, sekiranya kita menggunakan penapis warna primer, penapis warna primer, warna biru, so cahaya yang boleh keluar adalah warna biru, cahaya warna biru. Sekiranya kita menggunakan penapis warna merah, so warna yang terbentuk pada skrin adalah warna merah. Dan sekiranya kita menggunakan warna hijau, warna yang terbentuk pada skrin adalah warna hijau. Bermaksud, penapis warna primer hanya membenarkan warnanya sahaja melaluinya dan menyerap warna-warna yang lain. Okey, tetapi apabila kita menggunakan penapis warna sekunder, contohnya warna kuning.
Kuning gabungan merah dan hijau. Bermaksud warna yang boleh melalui penapis warna kuning adalah warna kuning itu sendiri, warna hijau dan warna merah. Ataupun cikgu ambil yang bawah ni adalah magenta, gabungan merah dan biru, bermaksud cahaya yang boleh melintasi penapis warna primer adalah warna magenta itu sendiri, warna merah dan warna biru. Okay, ini antara eksperimennya. Nanti adik-adik boleh tengok balik berkaitan dengan penambahan warna primer untuk menghasilkan warna sekunder ataupun penggunaan warna penapis yang berbeza. Menghasilkan warna yang berbeza pada skrin. Okay, dan yang terakhir, tajuk yang terakhir adalah berkaitan dengan penghasilan amonia. Amonia NH3. So, untuk menghasilkan amonia, kita perlu guna gas nitrogen dan juga perlu gunakan gas hidrogen dengan nisbah 1:3. 1 untuk nitrogen dan 3 untuk hidrogen. Okey. Kemudian, kita perlukan kepada suhu. Suhu antara 400 hingga 500 darjah Celsius, tekanan antara 200 hingga 500 atmosfera. Mangkin ialah bahan yang mempercepatkan tindak balas, jadi kita akan gunakan serbuk ferrum ataupun serbuk besi. Okey, dan akan terbentuknya cecair amonia NH3. Apa kegunaan amonia ni? Antaranya adalah untuk membuat baja amonium, bahan letupan, pewarna dan juga mencegah pengumpalan latex. Okey, itu saja untuk hari ini bagi revisi Express tingkatan 4, sains tingkatan 4. Good luck. Cikgu doakan yang baik-baik untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.